Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT dapat kita bersama pada pagi ini. Setiap hari Isnin dan hari ini 10/8/2020 bagi sesi opening bell di Bursa Malaysia. Dan saya percaya pada minggu ini ramai yang berdebar melihat pasaran yang berlaku pada hari Jumaat. Ramai yang tak tidur lena ke? Relax lah. Kalau tak tidur lena, jangan labur saham tuan-tuan. Itulah kejar lagi kan, kejar, buat lagi. Buat, jangan tak buat. Itu yang berlaku pada Jumaat. By the way, apa khabar semua? Sihat? Dah breakfast? Puasa Isnin? Puasa sunat? Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Ta'ala dapat bersama pada pagi yang mulia ini insyaAllah. Jadi saya tak nak melengahkan masa. Waalaikumsalam warahmatullahi kepada mereka yang memberi salam pada pagi ini insyaAllah. Okay. Let's go through lah, kita go through terus sebab masa begitu mencuri kita 30 minit dan hari ini pun saya ada sesi bersama dengan alumni secara langsung di pejabat saya pada pagi ini dan sepanjang setengah hari ini dan hari ini pun jadual saya agak padat sehingga petang sebenarnya. But it's okay, let's go through apa yang berlaku pada minggu lepas. Perkara pertama yang mungkin saya nak kongsikan adalah statistik. Seperti biasa, kita akan melihat statistik dahulu. Apa yang berlaku pada minggu lepas. Minggu lepas satu keadaan yang luar biasa yang saya percaya mungkin anda sedia maklum bahawa Bursa Malaysia berada di paras jumlah dagangan di Bursa Malaysia berada di paras tertinggi dalam sejarah yang merekodkan 26 bilion unit saham didagangkan pada hari Jumaat bernilai 9 bilion ringgit. Yang menariknya adalah kalau kita lihat purata jumlah dagangan di bursa biasanya dalam sekitar 2.6 bilion sahaja, tetapi apa kita saksikan 10 kali ganda berlaku pada hari Jumaat. Persoalannya, adakah ianya berlaku satu keadaan yang dipanggil buying climax? Ini satu istilah yang mungkin anda first time dengar. Alright? Apakah hari Jumaat lepas dengan jumlah dagangan yang besar, apakah yang dipanggil keadaan yang dikenali sebagai buying climax? Sama-sama kita nantikan. Kerana kita tak boleh nak buat rumusan lagi, masih terlampau awal. Tetapi apa kita lihat jumlah dagangan yang besar dan kebanyakan saham-saham menunjukkan bearish reversal signal berlaku pada hari Jumaat. Jadi persoalannya, adakah akan berlakunya panic selling pada minggu ini? Apakah akan saham-saham akan mengalami penurunan? Ini yang kita nak lihat. Ini yang kita nak lihat. Alright? Buying climax bukan menunjukkan orang beli saham tu nak terus naik, tuan-tuan. Kalau buying climax bermaksud saham tu nak turun. Satu lonjakan yang besar yang dibuat, itu orang kata lonjakan terakhir sebelum pasaran berehat. Okey. Adakah ia berlaku? Wallahu alam. Saya sebut je. Tapi satu istilah yang you all kena ketahui dalam pasaran saham, dia ada satu istilah dipanggil buying climax dan satu lagi istilah yang kita boleh lihat kalau berlakunya kejatuhan yang besar, dia juga ada istilah yang dipanggil selling climax. Selling climax menunjukkan bahawa pasaran saham mengalami kejatuhan dan ingin kembali untuk membuat lonjakan yang lebih besar. Tapi buying climax ni nak menunjukkan pasaran ingin berehat. So, apa yang berlaku pada hari Jumaat kita dapat saksikan, alright? Jumlah dagangan begitu besar berlaku sebanyak 26 bilion unit saham didagangkan. And interestingnya tuan-tuan, yang menarik data yang saya perolehi adalah data yang saya teruja untuk saya lihatlah pada hari Jumaat sahaja ataupun the whole week last week, minggu lepas, terbukti pelabur-pelabur runcit menguasai pasaran.
Alright, pelabur-pelabur runcit menguasai pasaran yang mana daripada hari Isnin hingga hari Jumaat, the whole 5 days dikuasai oleh pelabur runcit. Semua Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat adalah net buying daripada pelabur-pelabur runcit. Tetapi bagi pelabur institusi, minggu lepas sahaja jumlah selling, net selling hampir mencecah 1 bilion ringgit. Alright. Dan untuk local institution pada minggu lepas, alright, net buying secara keseluruhannya hanya 135 juta ringgit berbanding hero kita, jual lah hero. Pelabur-pelabur runcit menguasai pasaran yang mana net buying pada minggu lepas sebanyak 800 juta ringgit. Wow. Luar biasa. Dan yang lebih menarik lagi, pada hari Jumaat sahaja data menunjukkan bahawa pelabur runcit dalam pasaran menguasai 50% daripada jumlah dagangan yang ada di Bursa Malaysia. 50% tuan-tuan. Biasanya pelabur runcit ni 20% je. Tetapi apa berlaku pada hari Jumaat? Pelabur runcit yang ada dalam pasaran saham menguasai separuh daripada transaksi yang berlaku di Bursa Malaysia, yang mana 50% adalah pelabur runcit tempatan. Luar biasa. Luar biasa. Saya tengok data ni pun saya kata wow. Okey, itu yang berlaku pada minggu lalu. Dan pada minggu ini, apa yang akan berlaku? Jom kita tengok sama-sama. Okey, apakah yang akan berlaku? Tapi ini data-data yang suka untuk saya kongsikan dahulu, kerana data-data ini akan memberi impak pada minggu-minggu yang akan datang. Alright, itu data yang terkini yang ada menunjukkan bahawa jumlah pelabur-pelabur runcit kita menguasai pasaran. Okey. Dan walaupun indeks kita pada minggu lepas, FBMKLCI kita mengalami penurunan sebanyak 25 mata berbanding pasaran-pasaran serantau. Okey, pasaran serantau semuanya positif kecuali bursa. Alright, kalau kita lihat pasaran saham di Dow Jones, Nasdaq, Hong Kong, alright, Germany, France, London dan sebagainya, semuanya positif kecuali bursa. Bursa petunjuk pasaran kita pada minggu lepas mengalami kejatuhan sebanyak 25 mata. Okey, yang mana sebelum ini kita berada di paras 1603 dan ditutup pada paras 1578. Okey, pada penutup hari Jumaat. Dan kita salah satunya antara negara yang mengalami kejatuhan. Walau bagaimanapun perlu diingat, Bursa Malaysia sebenarnya antara the best performance untuk tahun 2020 ini. Kita antara pasaran yang terbaik, right, di Asia ni sebenarnya. Kerana kita perlu ingat, Bursa Malaysia telah mengalami kejatuhan dan berada di paras the worst performance for the past 2 years. So Bursa make a comeback dan kita dapat saksikan bahawa saham-saham di Bursa Malaysia cuba untuk kembali ke paras tertinggi pada bulan Januari 2020. So this is the whole scenario yang berlaku dalam pasaran saham kita, dan ke manakah petunjuk KLCI kita dan sektor-sektor apa yang perlu kita lihat pada minggu ini, sama-sama kita nantikan. Dan seterusnya, apakah katalis yang perlu kita lihat pada minggu ini? Minggu ini tak banyak katalis yang ada sebab ini adalah pertengahan minggu, tapi seperti biasa saya suka dapatkan maklumat terkini tentang pada kita dah masuk pertengahan bulan Ogos dan akan menuju ke akhir bulan Ogos. Satu perkara yang pasti adalah syarikat-syarikat di Bursa Malaysia akan mula mengumumkan prestasi keuangannya. Okey, mulai minggu ini dan minggu hadapan. Dan pada hari ini kita akan menantikan 10 hari bulan 8 syarikat Supermax akan mengumumkan prestasi keuangannya. Seperti mana anda lihat di kalender yang telah disiapkan oleh pihak RHB, dan insya-Allah saya akan kongsikan kepada semua alumni dalam grup Telegram. Alright, we can see that mulai minggu hadapan dan minggu yang terakhir pada bulan Ogos, anda dapat saksikan kebanyakan syarikat-syarikat tersenarai di Bursa Malaysia akan mula mengumumkan prestasi keuangan suku tahun kedua. Yang mana secara peribadi saya yakin bahawa kebanyakan syarikat-syarikat yang mengumumkan prestasi yang akan datang ini pastinya keputusannya secara logiknya tidak berapa baik. Sebab kita sedia maklum bahawa suku tahun kedua kita berada dalam keadaan lockdown, kita berada di rumah, banyak perniagaan-perniagaan tidak dapat diteruskan dan banyak syarikat-syarikat hanya mulakan operasi pada
bulan Jun. Jadi pastinya ia akan menjejaskan prestasi keuangan. Tapi apakah market action discounts everything? Bahawasanya semua para pelabur telah sedia maklum tentang prestasi keuangannya. Apakah syarikat-syarikat akan terus membuat lonjakan? Sama-sama kita nantikan. Kerana hari ini kita berada keadaan new normal, bukan keadaan yang biasa berlaku. Jadi kita perlu ambil tahu dan peka dengan keadaan semasa. Alright? Ini lebih crucial. Kita lihat sebab kita lihat pada bulan 5, walaupun syarikat menangguhkan pengumuman prestasi keuangan pada bulan 6, kita tidak nampak kesan ketara terhadap keadaan saham-saham yang mengumumkan prestasi yang kurang memberangsangkan disebabkan pelabur-pelabur telah mengambil kira, telah sedia maklum bahawa syarikat-syarikat akan mengumumkan prestasi yang kurang memberangsangkan. Malah kita dapat lihat saham-saham membuat lonjakan demi lonjakan yang luar biasa yang berlaku. Tapi harus diingat, this what we call earning season untuk Bursa Malaysia. Dan untuk earning season di Amerika Syarikat, minggu ini adalah minggu saya boleh katakan hampir penghujung untuk syarikat-syarikat tersenarai di pasaran saham di Amerika Syarikat untuk mengumumkan prestasi keuangan bagi suku tahun kedua. Alright. So, katalis pada minggu ini pastinya kita akan melihat perkembangan dari segi prestasi keuangan syarikat yang akan mula diumumkan secara berperingkat, dan mana pada bulan Ogos saya nasihatkan para pelabur berhati-hati kerana biasanya keadaan pasaran akan volatile, walaupun hari ini begitu volatile, tetapi pastinya dengan banyaknya syarikat-syarikat yang akan mengumumkan prestasi keuangan akan memberi kesan terhadap pasaran saham. Okay, that's the first katalis. Katalis kedua, kita dapat lihat pada minggu lepas, alright, pada hari Sabtu sebenarnya Donald Trump telah menandatangani satu resolusi untuk meneruskan pembayaran kepada mereka yang tidak ataupun mereka yang tidak bekerja atau kehilangan pekerjaan, yang mana sebelum ini mereka memberikan sebanyak $600 kepada setiap mereka yang kehilangan pekerjaan, dan telah pun tamat pada bulan Julai. Dan pada saya rasa pada Sabtu beliau telah menandatangani untuk meneruskan pemberian insentif ini kepada mereka yang telah kehilangan pekerjaan, tetapi jumlahnya berkurangan kepada $400. Persoalannya, di manakah dana yang mereka peroleh itu, sama-sama kita nantikan. Tapi itulah antara resolusi yang telah dibuat pada hari Sabtu yang lalu. Alright. Dan data juga menunjukkan bahawa satu data di Malaysia, alhamdulillah, data unemployment rate, alright, data pengangguran di Malaysia pada bulan Jun, alhamdulillah kita dapat kurangkan daripada 5.3% pada bulan 5, malah telah kurang kepada 4.9%, penurunan sebanyak 0.4%. Kadar pengangguran menunjukkan bahawa alhamdulillah apa yang langkah-langkah kerajaan buat pada masa kini memberi kesan yang positif kepada kadar pengangguran yang ada, menunjukkan bahawa kadar pengangguran di Malaysia masih dapat dikawal dengan baik. Alright. Di Amerika Syarikat jumlahnya juga nampak berkurangan. Alright, berkurangan sedikit. Tetapi secara overall masih terlampau awal untuk kita perkatakan kerana isu COVID-19 masih belum selesai, dan kita dapat saksikan data terkini menunjukkan bahawa di London, the United Kingdom, jumlah mereka yang dijangkiti wabak COVID-19 pada hari Ahad, iaitu semalam, berada di paras tertinggi harian bagi bulan setelah maknanya 2 bulan tak pernah hit that number, tapi semalam Ahad di London merekodkan peningkatan COVID-19 di negara tersebut, dan juga beberapa buah negara lain juga telah menunjukkan peningkatan jangkitan wabak COVID-19. Okey. Jadi ini pastinya juga akan memberi kesan terhadap pasaran. COVID-19 lagi tak jumpa ubat, pastinya ia akan menjadi satu katalis yang sangat kuat yang menyebabkan pasaran begitu volatile dengan keadaan semasa. Okey. Jadi pastinya tadi saya kata QR, kedua tentang COVID-19, ketiga sebenarnya keadaan pasaran serantau juga agak volatile, bukan sekadar disebabkan COVID-19, tetapi perang dingin antara pihak Amerika Syarikat dan juga pihak China nampaknya masih belum reda. Ada sahaja desas-desus, perkara-perkara yang tidak disenangi antara kedua belah pihak. Sebab itu kita dapat saksikan kebanyakan syarikat-syarikat teknologi terutamanya terkesan terhadap apa yang berlaku di antara dua buah negara ini. Alright. Dan seterusnya, kata yang perlu kita lihat pada minggu ini,
data-data ekonomi, alright, antara seperti retail sales akan diumumkan bukan sekadar di Amerika Syarikat tetapi juga di negara China. Ini juga pastinya akan kita lihat bagaimana impak data-data ekonomi terhadap pergerakan pasaran saham. Okay. So ini antara perkara-perkara penting yang kita perlu lihat pada minggu ini, right? Walaupun tak nampaklah tak nampak really perkara-perkara yang sangat penting, tapi yang pastinya semua perkara ini akan memberi satu pemangkin kepada pasaran saham. Yang mana kita sedia maklum apabila para pelabur runcit menguasai pasaran, kita akan dapat lihat bahawasanya segala data-data, katalis-katalis, news-news yang ada di pasaran pastinya akan mengujakan para pelabur dan kita akan lihat pasaran volatile sangat-sangat luar biasa kerana pelabur-pelabur runcit ini mungkin memasuki pasaran dengan mengikut maklumat-maklumat yang terkini dalam pasaran tanpa menyelidik secara terperinci sebelum membuat tindakan. Dan sekali lagi saya ingatkan kepada para alumni yang dikasihi sekalian. Alright. Hari ini anda dapat saksikan keadaan pasaran kenaikan yang sangat-sangat luar biasa. Ada saham yang melonjak naik limit up sebanyak 13 syarikat pada minggu lalu. Banyak rekod-rekod baru dicipta. Saya suka ingatkan berhati-hati. Berhati-hati dan kebanyakan syarikat yang membuat lonjakan tiada asas fundamental yang kukuh. Saya ulang, kebanyakan syarikat-syarikat yang tersenarai yang membuat lonjakan luar biasa 30%, 50%, 100% dalam tempoh satu hari dagangan, kebanyakan syarikat tidak mempunyai asas fundamental yang kukuh, menunjukkan keadaan spekulasi begitu kuat berlaku dalam pasaran. Saya suka ingatkan, tolong berhati-hati, jangan mengejar pasaran, jangan jadi ahli judi dalam dunia pelaburan saham. Alright, ini ingatan mesra. Ya ni tuan-tuan, ini tanggungjawab tuan-tuan untuk membuat penilaian dan tanya diri sendiri. Adakah kita ni berjudi nasib dalam dunia pelaburan atau betul-betul kita mengkaji saham-saham yang kita buat pilihan? Tanya diri sendiri. Sebab kita bertanggungjawab atas keputusan kita. Saham dah melonjak naik luar biasa. Sebenarnya adakah soalan saya pasti ramai bertanya, apakah Haji, apakah hari Jumaat lepas akan meneruskan aliran menurun? Sebenarnya apa yang kita saksikan bagi saya secara peribadi tak ada apa nak dibimbangkan. Tak ada apa pun. Nothing to worry. Sebab dengan jumlah likuiditi yang begitu besar dalam pasaran, tak ada apa nak bimbang. Kita bimbang bila kita berada di puncak bahagia. Ya, kita kena bimbang. Kerana semua saham-saham ini bukannya terus berada di puncak bahagia, tetapi saham telah melonjak demi lonjakan demi lonjakan, dan berlakunya pullback yang agak kuat pada hari Jumaat. Bagi saya seharusnya ianya begitu. Cuma kepada mereka yang mungkin membeli saham-saham ini di peringkat awalan, tiada apa nak dibimbangkan kerana it's just a pullback. For me, kalau tengok semua carta-carta yang ada just a pullback. But if you beli pada hari Jumaat pagi, ya memang you berada di puncak bahagia, memang kau tak sedang duduklah. Kejarlah lagi, buatlah lagi. Kan seronok beli dan rasa kat puncak tu kan. Memang best. Memang best. Silakan buat. Sebab dah dipesan banyak kali dah, suruh jangan bertindak, jangan mengejar saham-saham yang melonjak naik. Dan kebanyakan saham-saham telah memberi pulangan sangat-sangat luar biasa. Tapi kita sebagai manusia, kan, nak lagi, kita dah automatik elok, kita ada ilmu teknikal, kita dah pakai 2 biji kelapa. Kita dah menggunakan hope analysis. Nak naik lagi katanya. Sedangkan rezeki depan mata Allah dah bagi, kita yang kalah dekat emosi. Okay? Jadi kalau tanya saya, adakah saham-saham ini akan terus berlaku tekanan jualan? Saya secara pribadi saya ulang. There's no banyak berlakunya reversal signal, bearish reversal signal, but it's not orang kata dia break trend line, pecah support yang kuat. Saya tak nampak. It's just sebab kenaikan yang sangat luar biasa berlaku, pastinya akan berlakunya pengambilan untung. Itu normal. Itu normal. Cuma pastinya kalau anda beli ke atas tu memang tak apalah, nak duduk tepi katil bucu main biola ke terpulang. Sebab akhirnya you all yang buat keputusan, bukan saya. Telah diingatkan. Kan banyak saham-saham yang bersifat orang kata relax, kenaikan yang agak tenang.
Tapi kita emosi sebab teruja melihat sahabat-sahabat untung ratusan persen, ribuan peratus. Akhirnya kita pun nak menguji diri kita. Boleh tak? Aku pun nak juga. Sedangkan always saya ingatkan risk reward. Setiap risiko dan ganjaran setiap pelabur berbeza. Walaupun kaedah, teknik, strategi yang kita guna pakai sama. Tetapi risk and reward. Always remember, risiko dan ganjaran setiap pelabur tidak serupa. Jangan teruja. Apatah lagi kadang pasaran hari, dan kita jangan rasa kita cukup pandai dengan boleh mengatasi pasaran, tuan-tuan. Jangan. Tak ada siapa boleh mengatasi pasaran. Kita tak boleh kawal pasaran, tuan-tuan, tapi kita boleh kawal diri kita. Kita boleh kawal duit kita. Sebab itu pentingnya ilmu pelaburan, ilmu kewangan yang kita nak amalkan. Ada ilmu tapi tak amalkan pun ianya sia-sia, tuan-tuan. Tak guna kita ada ilmu, kita belajar bagaimana tapi tak buat, juga sia-sia, tuan-tuan, sia-sia. Jadi akhirnya kita bertanggungjawab. Okey, jangan teruja, jangan all in pula. Saya difahamkan ada pula yang meminjam. Wah, untung bagus, boleh pinjam boleh bayar 4%, 5%. Boleh untung dalam saham 100%, boleh bayar balik apa? Ini semua ajaran sesat. Mana kau dapat dah ni? Saya difahamkan ada yang mula meminjam. Saya ulang, jangan sesekali meminjam dalam dunia pelaburan saham. Gunakan wang lebihan, wang yang sanggup kita rugikan. Saya bertegas bab ni. Sebab akhirnya saya ingin melihat anda berjaya dalam dunia pelaburan. Dan saya ulang, saham bukan skim cepat kaya. Tapi tindakan anda seperti yang menjadikan pasaran saham seperti skim cepat kaya. Saya ulang, tolong bertindak dengan ilmu. Okey, dan jangan mengejar pasaran. Okey, let's go through carta-carta indeks yang ada dalam pasaran saham kita pada pagi ini. Okey, jom kita tengok apa yang berlaku. Indeks-indeks petunjuk pasaran kita dari segi, bagi saya kita harus lihat Nasdaq masih berada di paras tertinggi 11,000 mata walaupun mengalami penurunan setelah berlakunya kenaikan demi kenaikan sepanjang minggu lalu. Alright, Dow Jones masih positif pada minggu lepas, dan juga kita lihat harga gold juga berada di paras tertinggi. Alright, dan pastinya akan berlakunya pullback, tetapi saya kalau melihat dari segi carta, just a minor pullback, tiada apa nak dibimbangkan. Right, jom kita tengok all the indices yang ada dulu, terutama pasaran di hadapan ataupun pasaran komoditi. Minyak juga sama, alright, oil price back on the rise on the US stimulus hope, sama, nampak? Stimulus yang dimasukkan itulah dana-dana yang dikeluarkan untuk membantu rakyat Amerika Syarikat yang mengalami kehilangan pekerjaan. Kalau kita lihat pastinya US futures pagi-pagi masih awal untuk diperkatakan, tapi kita melihat harga komoditi. Pada pagi ini kita dapat lihat gold masih stabil dekat harga $2,000, $2,030 walaupun mengalami penurunan pada sesi Jumaat. Tapi pada pagi ini kita dapat saksikan harga emas positif sebanyak $14 per ounce. Alright, masih kekal berada pada $2,032, menunjukkan bahawa masih berada di paras yang baik. Crude dan Brent masih sideways, masih berlega-lega di antara $41 hingga $45 per barrel. Okay, 41, 42 crude oil sebab kalau kita lihat pergerakan crude WTI, alright, ni Donald Trump sign kan, dia sign itu. Kalau kita tengok for the past, nampak dia turun, dia berlega-lega. Kalau I go for 6 months, nampak tak pergerakan harga minyak sebenarnya sideways, walaupun breakout cuba menuju 45, but still tak boleh nak membuat tujuan yang seterusnya. Alright, jadi of course dari segi OPEC, dari segi pengeluaran minyak perlu dikurangkan untuk mengekalkan harga minyak ini. Tapi harga minyak I can say dah 2 bulan, 3 bulan lah sideways. Alright, tiada pergerakan yang luar biasa pada pergerakan komoditi minyak, baik crude WTI maupun Brent oil yang ada. Okay, but boleh perhati kalau kepada mereka yang konservatif ataupun defensif terhadap sektor-sektor yang begitu agresif, sektor minyak boleh kita perhatikan. Okay, tapi saham ni taklah melonjak naik, tapi saya tahu you all nak cari saham-saham yang melonjak naik 100% sehari kan. Tak apalah, tu anda pilih lah. But in term of gold, let's go through gold. Harga gold pagi ni $14 setelah mengalami penurunan pada hari Jumaat. Hari ni kita dah tengok dia dah start balik, naik balik, nampak? Daripada 20-20, daripada 20-60 turun kepada 20-20 dan naik balik sampai 20-32. Okey, pastinya kalau kita lihat dari segi maksimum harga emas berada di paras tertinggi dengan keadaan persekitaran yang masih tidak menentu, pastinya para pelabur akan memburu saham-saham, memburu komoditi emas, dan pastinya akan memberi kesan positif terhadap harga-harga saham emas di Bursa Malaysia. Alright.
So masih boleh perhati saham-saham ni sebab saya lihat emas masih positif, masih ada minat belian terhadap saham ni. There is no sell signal bagi komoditi emas yang pastinya akan memberi kesan positif terhadap saham-saham emas di Bursa Malaysia. Alright. So kita tengok juga dari segitu, dan kita tengok ada carta KLCI. Pastinya yang pertama kita lihat carta KLCI. KLCI kita juga nampaknya masih berlegar-legar di tahap dia masih berlegar-legar, masih gagal untuk melepasi 1615 tu. Alright. Jadi kalau saya lihat pergerakan petunjuk pasaran bursa, nampaknya agak sukar untuk membuat tujahan, melainkan katalis yang positif yang besar yang boleh melonjakkan pasaran. But for a time being, saya boleh katakan FBM KLCI tak tahu mana nak pergi mana, right? Pastinya dia akan berlega-lega di sekitar yang kita lihat. Sama ada dia sekiranya dia boleh melepasi 1615, maka dia akan membuat lonjakan baru. Tetapi sekiranya gagal untuk melepasi, dia akan berlega-legar antara 1550 1615. Okey. Mana trading range untuk KLCI masih sideway. Okay. Tapi saya tahu you all tak beli pun saham ni. Dia hanya menunjukkan 30 saham utama sahaja. Pastinya kita akan melihat indeks teknologi, indeks healthcare pastinya. Sebab inilah saham-saham yang menjadi buruan para pelabur. Dan dapat saksikan, ya, it's a bearish reversal signal pada hari Jumaat. Tetapi for me, just a pullback. It's something like this happen, pernah berlaku pun pada end of July. Jadi kita perlu tunggulah ke manakah signal yang seterusnya. Tapi kalau ni pun dah panik, something wrong somewhere lah. Kan? Sebab kalau saya tukarkan kepada weekly chart, tak ada apa nak bimbang pun. Weekly chart, saham-saham ni healthcare masih meneruskan aliran meningkat. For the past, 1, 2, 3, 4, 5, 6 minggu berturut-turut. Jadi, pergi beli kat puncak tu kenapa? But dari segi carta, 6 minggu berturut-turut, so far, there's no sell signal at all. Cuma penurunan pullback yang sihat. Kalau saya tengok candle yang berlaku lah, kan, tak ada, there's no sell signal. Okay. Begitu juga Ace Market, inilah saham-saham yang menjadi buruan anda semua, saya tahu. Kan pun sama, walaupun it's a bearish signal pada hari Jumaat, but if I convert it to 1 week chart, saya tak nampak sebarang sell signal yang berlaku. Anyway, you can see that saham-saham ni dah melonjak naik for the past few weeks. Memanglah. Kan? So dia kenalah berehat. Cuma follow your trading plan, monitor closely your portfolio. Sebab kenaikan yang begitu besar, pastinya saham perlu berehat. Kenaikan daripada 6,000, indeks FBMA sahaja hampir mencecas berapa puluh persen tu, daripada 6,000 kepada 11,000. Kenaikan dalam masa tak sampai 2 bulan. Gila apa ni? Jadi pastinya pasaran perlu berehat. Jangan ingat saham naik hari-hari, tuan-tuan. Kalau saham naik ni semua hari-hari, semua dah kaya dah. Semua boleh buat duit. Jangan. Tak, dia tak macam tu. So, of course, dari weekly chart still healthy. Cuma bagi saya, kena rehat. Kenaikan yang sangat melampau sebenarnya. So, bursa kena tarik nafas dahulu sebelum untuk membuat larian yang seterusnya. Okay. Jadi, anda dapat lihat juga jumlah yang sangat besar berlaku pada hari Jumaat. Transaksi yang berlaku di bursa pasaran Ace Market. But it's just a reversal candle. Belum nak kata dah breakdown. Selagi tak pecah support, saya rasa saya tak ada apa nak dibimbangkan. Alright? Tak ada apa nak dibimbangkan. Okay. Itu untuk Ace. Dan of course, last sektor teknologi. Pun sama. Okay. Teknologi pun buat reversal candle. Setelah naik sekian lama, saya tukar ke weekly chart pun. Semua indeks petunjuk pasaran telah membuat lonjakan demi lonjakan for the past Julai sampailah awal Ogos 2020. Itu yang berlaku, tapi jumlah dagangan yang besar berlaku pada minggu lepas. The highest volume, okay, tercipta for the past almost 10 years. Okay, more than 10 years dah. Jadi pastinya akan memberi, pastinya pasaran perlu berehat. Tapi saya percaya dengan liquidity yang ada pasaran, seharusnya sektor-sektor menjadi buruan seperti sektor teknologi, sektor A, sektor healthcare, pastinya akan terus diburu oleh para pelabur dan para pelabur runcit terutama yang ada dalam pasaran saham. Alright guys, so kita ada 1 minit dari sekarang sebelum pasaran saham kita dibuka. Jom kita tengok apakah saham-saham pada pagi ini akan membuat lonjakan atau tidak setelah mengalami penurunan pada hari Jumaat. Sama apa nak tengok ni? Sama apa?
Minggu lepas agak menarik kita dapat saksikan saham Top Glove masih bertahan, saham Hartalegam mengalami kejatuhan. So dia kontradik. Biasanya Top Glove naik, Harta naik. But last week, alright, terutama pada hari Jumaat, pada minggu lepas, indeks turun mengalami penurunan, hanya Hartalegam, hanya Top Glove saja yang masih bertahan, yang mengekalkan indeks positif, tetapi the whole komponen FBM KLCI yang lain mengalami penurunan. Sebab itu kita dapat saksikan kejatuhan sebanyak 25 mata pada minggu lepas. Alright, pasaran saham kita dibuka pada pagi ini. Ayo, seperti biasa, pasaran dibuka pada pagi ini terus membuat lonjakan sebanyak 400 saham melonjak naik 278, dan saya sangat teruja melihat jumlah dagangan di Bursa Malaysia bagi minit pertama mencecah hampir 1 bilion unit saham. Dagangan baru seminit tuan-tuan. Dah 1 bilion ni. Dah 1 bilion. Sekarang 800 juta. Belum 1 minit lagi. Dah 800 juta transaksi di Bursa Malaysia pada pagi ini. Dan bursa dibuka tinggi satu mata. Masih awal pagi untuk berkatakan. Saya lebih tertarik untuk melihat jumlah dagangan saham yang berlaku di Bursa Malaysia pada pagi ini. Dan sekali lagi kita dapat saksikan saham-saham top 10 yang begitu aktif di pasaran saham pada pagi ini. Saham-saham murah, super penny stock yang berada dalam radar kita, mana saham Thrive, PHB, Bond Oil, Priceworks, XOX. I can say more stock adalah di bawah saham 10 sen sesaham. Alright, itu yang berlaku pada awal dagangan pada pagi ini. Okay, menunjukkan bahawa minat belian terhadap saham-saham super penny masih berleluasa, yang mana pastinya diburu oleh para pelabur runcit. 1 minit pertama mencecah 1.1 bilion unit saham didagangkan di Bursa Malaysia. Top 30 stock. Let's go through apakah 30 saham yang untung pada pagi ini. Sistemnya Pharma Niaga, Tome, saham emas, Tome sekali lagi membuat apakah limit. Inix membuat limit up. Tezcam membuat limit up. Wow, ada yang saja saham limit up. Masya Allah. PK belum limit up. Tapi dah 2 saham Inix, Tezcam membuat limit up pada sesi dagangan awal dengan pada pagi ini. Alright. Saham emas masih berada dalam radar. Saham-saham Notion make a comeback. K+. Semua saham-saham membuat lonjakan. Apakah saham-saham ini? Adventa, Lastcan, nampaknya kalau saya lihat di radar top 20 gainer saham-saham yang berkait rapat dengan healthcare. Baik PK, Inix, Tezcam, K+, D Pharma, Huah Genting, ini Notion, Adventa, Pisah. Ini semua saham-saham di sektor healthcare masih terus membuat lonjakan. Begitu juga saham emas yang saya lihat di bursa, yang mana kita dapat lihat saham seperti Tome yang tidak patuh syariah. Alright, dan begitu juga saya lihat saham Pohkong berada dalam radar. Alright, menunjukkan minat belian terhadap saham-saham ni masih kekal momentumnya. Apakah dead cat bounce pada pagi ini? Sama-sama kita nantikan sebentar lagi. Alright, so this what happen. Tu dia, K+ terus membuat lonjakan 30 sen sesaham pada sesi awal dagangan di Bursa Malaysia pada pagi ini. Alright, dan masih wujud saham break limit up. Masya Allah, luar biasa keadaan yang berlaku dalam pasaran saham kita. Cuma saya nasihatkan, tuan-tuan tolong berhati-hati dengan apa yang berlaku. Alright, praktikal ilmu yang dipelajari, insya-Allah gunakan peluang yang ada, ambil peluang yang ada, tetapi berhati-hati, beringat, gunakan idle fund yang duit lebihan yang ada dan bertindak dengan ilmu. Alright, dan seperti biasa saya doakan anda semua dipermudah segala urusan, dijauhi daripada rugi yang sia-sia. Bantu saya tuan-tuan untuk bantu kita share agar masyarakat kita terlibat dalam dunia pelaburan yang sah dan bantu syariah. Jauhi dah skim-skim cepat kaya di luar sana. Alright, banyak skim-skim yang kita terlibat salah, tak nak. Jom kita belajar, dalami ilmu pelaburan saham. Dan tahniah kepada mereka telah hadir webinar labur saham pada hari Sabtu yang lepas, dan tahniah kepada anda juga telah mendaftar program The Protege Hybrid yang akan berlangsung pada bulan September. Dan kepada semua alumni The Protege, insya-Allah pada minggu ini ada sesi bonus pada hujung minggu. Pada semua alumni The Protege pada minggu ini dan minggu hadapan, kerana pasaran yang begitu volatile, dengan keadaan pasaran yang begitu luar biasa, saya nak terus mantapkan ilmu pelaburan anda. InsyaAllah pada minggu ini dan minggu hadapan ada sesi bonus untuk anda selama 3 jam pada hujung minggu. InsyaAllah saya harap sesi ini membantu anda untuk terus memantapkan ilmu pelaburan saham yang telah anda pelajari untuk menjadi seorang pelabur yang bijak
pelabur yang bertakwa. Saya akan bagi link untuk anda membuat pendaftaran, alright, melalui Zoom ya, program kita ni nanti. Alert dalam grup Telegram alumni, insya-Allah mantapkan ilmu yang you akan pelajari pada hujung minggu ini dan juga pada minggu hadapan. Alright, ambil peluang ini untuk mantapkan ilmu pelaburan yang telah anda pelajari. Ini semua sesi-sesi bonus secara percuma kepada alumni, insya-Allah. Dan saya doakan kepada anda semua sekali lagi, jadi pelabur bijak, jadi pelabur bertakwa. Bantu saya share. Siapa yang share ni semua saya doakan berlipat kali ganda rezeki yang diperolehi pada minggu ini, luar biasa, dan dijauhi daripada rugi yang sia-sia. Alright? Dan kepada anda yang belum lagi nak belajar ilmu ni, mulai secara zero, baru nak belajar, jumpa pada 29 Ogos 2020, sesi webinar labur saham pada bulan Ogos, yang sesi terakhir kita pada bulan Ogos nanti. Alright? Alhamdulillah, dah lebih 1000 penyertaan yang kita dapat. Kepada mereka yang masih zero nak belajar, pastikan anda rebut peluang yang ada ini, insya-Allah. Alright? Pada alumni, bertindak dengan ilmu, amalkan ilmu yang terpelajari, alright? Dan buat homework, kaji dan bertindak. Jangan emosi, kawal emosi. Jadi pelabur bijak, jadi bertakwa. Jumpa lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat mudah patuh syariah.